etnik Rohingya ini ditangkap di Cox's Bazar dan mereka ini adalah teroris. Mereka ini adalah pengganas-pengganas yang mengangkat senjata di negara mereka. Ini isu negara yang makin kritikal. Apabila kita buat live, apabila kita cerita kepada rakyat, live kita dikena shadow, live kita kena ban. Kerajaan hanya pandai ambil tindakan kepada akaun-akaun yang benar, akaun-akaun yang ori saja, tuan-tuan. Ini akaun-akaun yang didaftarkan atas nama rakyat Malaysia, kerajaan ambil tindakan. Tetapi melibatkan akaun-akaun luar negara, melibatkan akaun-akaun pendatang haram, apa yang kerajaan buat? Ini amat memalukan, tuan-tuan. Saya bagi contoh, bagaimana etnik melibatkan pelarian Rohingya ini boleh main media sosial, boleh dapatkan SIM card, boleh melayari internet, boleh jadi influencer, boleh jadi Facebookers, boleh jadi TikTokers, boleh jadi YouTubers. Macam mana ini, tuan-tuan? Dengan terang, dah terang lagi bersuluhkah? Cukup jelas, tuan-tuan. Sampai beliau tidak takut bagi tahu secara lapangan, beritahu di media sosial, beliau adalah seorang Rohingya, seorang pelarian Rohingya yang lahir di Malaysia ini. Dengan jelas dia bagi tahu, dengan jelas. Bermakna saya nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia bahawa kalau seorang itu adalah etnik Rohingya, emak bapa Rohingya, beliau lahir di Malaysia, beliau ini juga adalah etnik Rohingya walaupun lahir di Malaysia, dan beliau ini tidak ada dokumen selain pemegang kad UNHCR. Ini kad UNHCR ini bukanlah dokumen diri kepada etnik pelarian ini, tuan-tuan. Dia bukan dokumen. Dia tidak boleh ambil kad UNHCR pergi beli SIM card, tak boleh. Dia tidak boleh ambil kad UNHCR untuk nak daftarkan di mana-mana rangkaian media sosial ini. Tak boleh. Apabila tak boleh, bagaimana dia naik main media sosial? Bagaimana boleh menjadi influencer? Bagaimana boleh ada followers puluhan ribu, tuan-tuan? Aja, biarkan mereka ini terus bebas. Ini yang saya nak bagi tahu, tuan-tuan. Ini kalau melibatkan Rohingya juga tidak boleh. Melibatkan pendatang haram juga sama, tuan-tuan. Ini sama sahaja. Bagaimana dia orang ini? Boleh beli SIM card, boleh beli smartphone, selepas itu boleh melayari internet, boleh daftar di akaun-akaun, boleh buka akaun TikTok. Macam mana ini? Ini sebenarnya satu kesalahan, tetapi langsung tidak diambil tindakan. Bagaimana warga asing ini boleh naik Grab? Tuan-tuan, dia orang naik Grab bila dia orang ada sekatan jalan raya. Bila ada sekatan jalan raya, dia orang ini tidak ada dokumen, pemandu Grab ini boleh kena tangkap, tuan-tuan. Ini bahaya. Pemandu Grab ini boleh kena tangkap. Sebab apa? Sebab ada pendatang haram di dalam kenderaan dia. Tapi pemandu Grab takkanlah setiap kali warga asing ini nak naik kenderaan dia nak kena cek dokumen. Takkanlah pemandu ini nak kena cek setiap kali warga asing nak naik Grab. Oh, minta mula dokumen, minta pasport, nak tengok hidup ke mati ke apa. Takkan ini nak berlaku, tuan-tuan. Sebab apabila menggunakan aplikasi Grab ini, sudah tentu sesiapa yang daftarkan Grab, sesiapa yang daftarkan SIM card, yang daftarkan apps ini, dia orang boleh menggunakan rangkaian ini. Dia orang boleh order Grab ini secara online menggunakan aplikasi yang disediakan, dan nak menggunakan aplikasi ini mestilah rakyat Malaysia ataupun warga asing yang ada pasport, yang ada dokumen. Sebab itu Grab akan ambil saja warga-warga asing ini.
Ini tuan-tuan cukup teruk dalam negara sekarang ini. Saya nak tunjukkan tuan-tuan. Ini bagaimana penguat kuasa. Apa yang kita kata melibatkan ancaman. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu ancaman yang kita nak bagi tahu tentang ancaman ini. Pendatang-pendatang haram yang berlambak dalam negara kita. Kita bawakan satu-satu melibatkan ancaman tuan-tuan. Melibatkan pelarian Rohingya. Sebelum ini, kita tengok bahawa mereka ini, di tempat mereka ini tuan-tuan, adalah satu daerah dalam kawasan mereka ini sedang berlaku perperangan. Apabila berlakunya perperangan, mereka bebas untuk mengangkat senjata. Dan mereka ini adalah daripada lelaki-lelaki Rohingya ini yang dah terdedah dengan perperangan. Ada yang datang semasa kanak-kanak dan ada yang datang semasa dewasa. Tetapi apa yang saya nak bagi tahu bahawa mereka ini dah terdedah dengan senjata. Mereka pernah mengangkat senjata. Mereka pernah lawan secara gerila untuk mempertahankan tempat dia orang ini. Dan ini disokong oleh ada kenyataan yang dikeluarkan bahawa etnik Rohingya ini ditangkap di Cox's Bazar dan mereka ini adalah teroris. Mereka ini adalah pengganas-pengganas yang mengangkat senjata di negara mereka. Tuan-tuan, cuba bayangkan, Malaysia ini adalah negara yang aman, negara yang tidak pernah melalui perperangan selepas kemerdekaan. Kita lawan dengan penjajah untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan selepas kemerdekaan, kita dah 67 tahun tidak terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan perperangan dalam negara kita. Dan apa yang saya nak bagi tahu, mereka yang datang ke dalam negara kita ini, sebenarnya kita tidak tahu adakah mereka ini orang awam, adakah mereka ini orang biasa, ataupun ada di kalangan mereka ini sebagai pengganas dan pernah mengangkat senjata dan pernah berperang. Ini kita tidak tahu. Sebab itulah menjadi ancaman kepada rakyat Malaysia. Sebab itu di mana-mana negara ada pintu sempadan negara. Nak masuk ke dalam mana-mana negara perlu diperiksa dahulu, dicek dulu siapa yang nak masuk dalam negara. Penyamun ke, pencuri ke, teroris ke, perompak ke. Sebab itu ada pintu sempadan yang akan dicek oleh pihak berkuasa. Diceroboh oleh etnik Rohingya ini. Dan mereka sekarang ini ada ratusan ribu. Dan dalam ratusan ribu dalam negara kita, kita tak tahu ada di kalangan mereka ini sebagai teroris, sebagai pengganas, sebagai penyamun, sebagai kumpulan gangsterism di tempat dia orang, sebagai penjenayah dan juga sebagai orang yang baik. Tetapi sebagai sebuah negara yang merdeka, kita tidak boleh ambil risiko mengenai pelarian etnik Rohingya ini. Sudah terbukti tuan-tuan, bagaimana mereka monopoli di pasar borong Selayang, sehingga ada di kalangan mereka ini menjadi gangster besar di Selayang. Dan mereka juga memiliki senjata tuan-tuan. Mereka kontrol pasar borong Selayang tuan-tuan. Saya nak bagi tahu, barang-barang yang sampai ke pantai timur, ke pantai barat dan ke selatan adalah daripada pasar borong Selayang ini. Ini barang-barang kebanyakan dia akan diedarkan daripada pasar borong Selayang. Tempat nadi utama melibatkan barangan borong ini tuan-tuan ada di Selayang, ada di pasar borong Kuala Lumpur. Tempat ini menjadi kubu kuat etnik Rohingya yang mengawal perniagaan ini. Cuba bayangkan bagaimana perkara ini boleh berlaku dalam negara kita, sedangkan negara kita mempunyai pihak berkuasa dan negara kita mempunyai
undang-undang.